oleh Al-Imam, siapa nama imam? Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki radhiyallahu anhu, dalam kitab yang dikarang oleh seorang alim ni berkenaan dengan apa yang berlaku kepada beliau setelah mana beliau mendengar hadis Nabi SAW dan kemudian beliau tidak beramal dengan hadis tersebut. Ni ada satu kisah disebutkan oleh Ibnul Hajj. Dia ceritakan bahawa beliau teringin nak kerat kuku pada hari Rabu. Ni cerita ni. Dia teringin nak kerat kuku pada hari Rabu. Tiba-tiba dengar ada hadis, kata dia, ada hadis riwayat yang mengatakan siapa yang kerat kuku hari Rabu akan mewarisi baras, kena penyakit sopak. Jadi dia terhentilah, tak boleh tahu ada hadis semuanya. Ada riwayat. Jadi dia pun tak kerat kuku lah hari Rabu. Ibu ayah dengar dia elok ni. Hari Rabu yang kerat kuku. Hari Rabu ada riwayat sebut kata mewarisi baras. Kemudian bila dia cek balik riwayat hadis tersebut, kita bukan masalah pada cek hadis. Kita masalah siapa yang cek hadis. Satu yang kita masalahkan. Bukan semua orang senang lenang untuk nak cek hadis. Dia kata senanglah lah ni ada maktabah syamilah. Maktabah syamilah kita boleh tekan je hadis tu keluar terus hadis ni daripada kitab mana. Oh, kemah. Lepas tu jadi muhadis terus. Boleh jadi muhadis untuk cek semua hadis Nabi SAW. Bukan kerja kita. Itu kerja alim untuk dia yang bagi tahu kepada kita. Dia akan jadi nanti satu sifat. Dia tidak akan percaya lagi dengan kalam ataupun hadis. Dia kata, ini pun jadi akan jadi tamparan kepada para guru. Sebelum baca hadis, pastikan dulu hadis itu daripada mana. Ya, bagus yang tu. Tapi ketika mana mula buruk sangka dalam majlis, daripada awal majlis sampai ke habis majlis, bila guru tu buat keluar hadis je, dia buruk sangka dah pada waktu tersebut, putus dah pada waktu tu dengan barakah. Tak ada dah pada awal lagi pengajian. Selesai dah kamu sebenarnya. Tak perlu main pun kelas tu. Karena kamu daripada awal lagi dah mula syak dah dengan guru tersebut. Jadi kata Imam Halabi ni, yang riwayat daripada Imam Ibnul Hajj, pengarang Madqal Ibnul Hajj, maka dia pun bila baca dia kata, oh rupanya hadis tadi dhaif. Lalu dia buat apa? Hari Rabu kerat kuku. Kalau dia kata ni kerat kuku ni sunnah hadirah. Sunnah hadirah ni maknanya pada sunnah yang bila-bila masa saja boleh buat. Sunnah hadirah maksudnya sunnah yang bila-bila masa saja buat, tidak terikat dengan masa. Hadis tentang kerik pula dah. Kerat kuku. Kepit kuku pada kerik kuku. Jangan tikui kan. Kerat kuku pada hari Rabu pula dikira sebagai dhaif kata dia. Maka dia pun hari Rabu bizat, hari Rabu tu betul-betul kerat kuku dia. Kena sopak selepas tu. Imam Ibnul Hajj kena sopak. Satu malam mimpi dia bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpi Nabi tanya kepada dia, alam tasma' nahyan an zalik? Kamu tak dengarkah larangan tentang kepit kuku pada hari Rabu, kata Nabi dalam mimpi tu. Dia kata, ya Rasulullah, lam yasih zalika indi. Hadis tu tak sahih di sisi saya, ya Rasulullah. Saya dah cek hadis tu, hadis tu tak sahih di sisi saya. Apa kata Nabi? Yakfika an tasma'. Cukup dengar saja. Kan kamu dengar dah qala Rasulullah tu. Hadis tu dhaif. Cukup kamu dengar saja. Dan kamu tak beramal buat apa? Kan hadis dhaif boleh beramal untuk fadail. Macam tu maksud dia, kerana dia alim. Pada Nabi kata apa? Nabi pun sapu dengan tangan Nabi yang mulia pada badan beliau dan lega pada seketika tu juga. Sopak tu hilang. Hilang kenapa? Kerana ilmu dia. Kerana ilmu. Kerana dia cek dulu hadis tu, dia kata hadis tu dhaif. Dia boleh jawab juga lah depan Nabi. Maksudnya bila Nabi tanya tu, kenapa pakai duk kerak kuku juga hari Rabu? Dia kata, kerana saya tidak sahih hadis tu di sisi saya, Rasulullah. Tak apa. Ala takfika an tasma'. Tak cukup kan dengar saja hadis tu dah memadai. Tapi Nabi sapu juga kerana barakah ilmu dia. Maka disapu dan lega. Dan selepas tu kata Imam Ibnul Hajj kata apa? Kata beliau, fajaddatu ma'allahi taubatan. Saya membaharui semula taubat saya kepada Allah. Anni la ukhalifu ma sami'tu an Rasulillah abadan sallallahu alaihi wasallam. Saya tak akan bercanggah sekali-kali dengan apa saja yang saya dengar daripada Rasulullah. Saya tak akan bercanggah sama sekali. Dengar dia qala Rasulullah, saya akan beramal dulu dengan benda tu. Tak boleh saya ingkar lagi pada permulaan. Biasanya orang kita lah, orang kita pandai. Dia lagi pandai pada ulama-ulama lagi. Dia dengar hadis dhaif saja, dia terus kata hadis dhaif ni macam hadis maudhu' terus pada waktu tersebut. Ini bahaya buat yang semua dengan gerakan yang sebegini. Gerakan ni gerakan yang boleh menyebabkan orang akan jadi hilang adab
dan juga orang yang tidak berkeahlian pun konon-konon buat nak jadi berkeahlian. Bolehkah kalau saya kata saya ada kod tentang ubat-ubat yang boleh dan elok untuk bagi orang ni hilang kepala dia daripada otak dia jadi wahabi, contoh kan, ataupun dari pening-pening kepala apa, saya ada ubat tu, saya ada kod-kod dia. Jadi saya dengan kod yang saya kaji ni, saya akan pakai ni je, saya tak akan tanya dah kat doktor, dan saya tak akan pakai lagi dekat farmasi dan seumpamanya, dan saya akan pakai sendiri dengan kod-kod saya tadi. Agak-agak boleh kan jadi tu. Dan setiap orang daripada doktor dia mesti akan bangkangnya benda tu, dan dia akan kata ni tak boleh, tak mestinya, yang kamu baca tu mungkin tak betul, dan mungkin ambilan dia tak kena daripada tempat yang sumber tak betul, dan mungkin juga itu hanya kajian daripada satu sudut saja, tidak dengan kajian yang dilakukan oleh doktor yang ramai. Macam tu dia akan kata. Dan doktor tu sendiri hak kata tu wahabi contohnya, dan dia sendiri lepas tu cek hadis, dia kata tak apa, saya boleh cek sendiri. Kemudian dia pula boleh kata ulama-ulama sebenarnya dia ada dalam kitab hadis, kami pun boleh baca. Kat dia, kalau dia boleh, tak apa pula. Macam kita bila kita tak pakai bahagian bidang dia, dia marah bukan main lagi. Kenapa tak bagi serah kepada alim untuk bidang tersebut? Kenapa yang kita kalut sangat nak kena masuk dalam bidang yang bukan hak kita untuk kita masuk? Berarti mana kami hormat dengan bidang yang diceburi oleh seseorang tersebut, orang tadi juga kena hormat dengan bidang yang dilalui oleh para alim yang telah melalui proses pengajian ilmu dengan guru dan mengikut turutannya. Kena hormati benda tersebut. Barulah fair orang panggil. Kan? Fair and lovely dia panggil. Ini tidak. Allah betul. Mai tang depa, hak mekanik pun boleh bahas hadis. Hak jaga gol pun boleh lebih syarah bahas hadis Nabi. Hak ni dhaif, hak ni maudhu', kemah dia. Jaga gol jadilah. Kalut. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.